Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahai. Ini agenda awani dari WTC Kuala Lumpur. Pasca bajet 2020, biarpun kita sudah mendengar apa yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada Jumaat lalu, tetapi di kalangan rakyat masih ada beberapa perkara perlu diberi penjelasan lebih lanjut, dan itulah yang kami ambil peluang di agenda awani dan juga di Esra Awani untuk membawakan penjelasan dan juga analisis berkaitan dengan belanjawan ataupun bajet 2020. Jadi untuk melihat dengan angka yang begitu besar yang pernah dicatatkan ataupun diperuntukkan oleh kerajaan dalam belanjawan ataupun bajet tahun 2022 akan memastikan bagaimana setiap sen dan ringgit dibelanjakan dan dapat menepati sasaran yang dimahukan oleh pihak kerajaan. Misalnya, mencipta peluang pekerjaan hampir 600,000. Ini satu angka yang begitu agresif dan juga optimistik, tetapi bagaimana jalan kerja dan pelaksanaan di bawah sana, biarpun beberapa jawatan diperuntukkan untuk jawatan kontrak di pejabat kerajaan ataupun di peringkat JLC, ini mungkin perlu diberi perhatian dengan lebih dekat, kerana kita tahu angka pengangguran pada bulan Ogos sekitar 4.6% berbanding bulan sebelumnya iaitu 4.8%, tetapi yang menghampiri 800,000 ini perlu diberi perhatian. Belum cerita lagi bagi graduan 300,000 saban tahun berada di lapangan kerja. Bagaimana mereka perlu diberi ruang untuk memasuki ruang pekerjaan, sekurang-kurangnya mendapat gaji minima. Kalau kita nak fikir bagaimana mereka mendapat kelulusan dan gaji yang setimpal, mungkin memakan masa sedikit, tetapi sekurang-kurangnya dengan peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk memberikan insentif kepada pihak majikan, pihak swasta dan untuk menggajikan pekerja-pekerja graduan baru ini, sekurang-kurangnya mereka ada kerja dan mendapat pulangan setiap hujung bulan. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya akan bersama dengan tidak asing lagi Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Assalamualaikum Dr, apa khabar? Waalaikumsalam Nazir, baik. Saya baik saja. Doktor dah memberi tulisan di dalam akhbar dan memberikan reaksi kepada Esra Awani sebelum ini dan sepanjang beberapa hari ini. Mungkin komen Dr. Afzal Nizam berkaitan dengan bajet 2022, tetapi dari reaksi-reaksi yang diperhatikan dan komen-komen dari rakan-rakan penganalisis ekonomi yang lain, apa yang boleh Doktor jelaskan? Okey, secara umumnya yang saya dapat rangkumkanlah setelah kita mendengar apa yang tadi bentangkan oleh Menteri Kewangan pada hari Jumaat lalu, belanjawan 2022 ni dia sebenarnya cuba untuk mencari satu titik tengah untuk memberi satu keseimbangan dari sudut pendekatan untuk mengurus ekonomi itu sendiri. Satu perkara memang betul lah, tahun depan ni insya-Allah kita jangkakan ekonomi dijangka lebih baik. Dan ini diterjemahkan dengan unjuran KDNK 5.5 hingga 6.5% pada tahun depan. Ya. Pada masa yang sama juga kita masih lagi menghadapi situasi ketidakpastian terhadap situasi COVID-19 ni. Dan di sini saya nampak masih lagi orang kata tu bercakap tentang peruntukan untuk vaksin, peruntukan untuk kapasiti kesihatan. Dan itu dari segi kesihatan. Kemudian kita bercakap tentang kelangsungan hidup dan sebagainya. Of course, kita akan bercakap tentang golongan rentan, B40 dan juga golongan para peniaga dalam sektor PKMS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Jadi saya rasa pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk tahun 2022 ni cuba mencari jalan tengah supaya ia dapat memberi kesenangan kepada segenap lapisan masyarakat. Yang itu yang saya nampaklah secara umumnya daripada mata kasar saya sendiri. Dr. Afzal Nizam, untuk melihat kesejahteraan rakyat dan memberikan kelegaan kepada kelompok rentan. Kelompok rentan apabila kita menjuruskan ataupun memberikan penghuraian yang lebih tepat dalam era pandemik ini dah pelbagai dah. Kalau dahulu kelompok rentan kita tahu kelompok-kelompok yang berada di pinggir bandar ataupun di kawasan perumahan rakyat PPRT di kawasan bandar, misalnya di Lembah Kelang ataupun di bandar-bandar besar seperti di Johor Bahru dan juga Kota Kinabalu dan juga Pulau Pinang. Tetapi untuk kumpulan rentan era pandemik ini semakin melebar. Ada yang mengatakan, termasuk pakar-pakar penganalisis ekonomi, kelompok B40 sudah melebar menjadi B60
ataupun B60. Jadi bagaimana dengan peruntukan yang agak besar kepada untuk memberikan kelegaan dan membawa mereka makanan di atas meja kepada kelompok rentan ini, ia benar-benar dapat dilaksanakan dan menepati sasaran. Dan setiap sen yang dibelanjakan itu, kalau dari peruntukan industri mikro misalnya, mereka mampu membina perniagaan semula. Dalam masa yang sama, mereka boleh kembali menjadi peniaga yang boleh menggajikan. Itu Dr. Afzal Nizam ada tulis. Dapat menggajikan pekerja mungkin seorang, dua orang. Sekurang-kurangnya mereka ada ruang untuk memberi pula dengan peruntukan dana yang begitu besar untuk kelompok rentan ini. Dr. Afzal Nizam? Ya. Kalau bercakap tentang golongan rentan, memang kita akan cenderung untuk berbincang tentang program-program bayaran pindahan, dan ini terbukti apabila peruntukan untuk bantuan keluarga Malaysia itu ditingkatkan daripada 7 bilion ke 8.2 bilion. Jumlah yang penerima juga meningkat. Ya. Kalau dulu BPR 8.6 juta, sekarang ni 9.6 juta. So sangat-sangat orang kata tu selarilah apa yang dilaporkan tadi. Kalau dulu B40 dah jadi B60 tu ada. Sudah tentu suatu program yang tuntas perlu digemblengkan supaya rakyat dapat keluar dari kemelut ini. Tapi pada masa yang sama juga kita kena tahu orang kata tu keperluan di masa orang kata tu keperluan dalam jangka masa terdekat. Jadi saya kira bantuan-bantuan tunai ni lebih pada short term lah. Tapi bergerak ke hadapan apa yang perlu kita lakukan, itu saya rasa falsafah bantuan ni untuk tempoh jangka masa panjang, dia lebih orang kata tu lebih bersifat kita nak memberi pancing lah daripada beri ikan terus kan. Saya rasa analogi tu sangat lebih banyak dah dikongsi, dan saya juga bila saya menulis pun saya suka melihat pengalaman kami sendiri di Bank Islam melalui program iTakeCard tu. Tak ramai pun kerana target ataupun sasaran program tu sekitar 100 orang. Tetapi yang dah enroll hampir 100 lah, dan sebahagian segelintir pada mereka dah berjaya. Maksudnya ada yang dah menggaji seperti saya cakap tadi kan. Jadi situ saya rasa dah boleh jadikan satu kerangka ataupun suatu template yang saya kira boleh kita adaptasikan. Dan saya suka juga bila tengok belanjawan kali ini diberi orang kata tu, disebut sekali lagi program iTakeCard yang mana terdapat kata tu suntikan daripada kerajaan sekitar 20 juta ringgit, yang saya kira program ini akan dikembangkan lagi. Kerana iTakeCard 1.0 tahun lepas tu hanyalah di wilayah persekutuan yang melibatkan tiga pihak, Bank Islam, kemudian SME Corp sebagai institusi yang akan menyediakan latihan, kemudian Asnaf ni daripada Mawib lah, Majlis Agama Islam dan Persekutuan. Jadi saya kira template tu akan dikembangkan, dan kalau dibuat secara tuntas dan digabungkan lagi dengan pelbagai bantuan-bantuan yang sedia ada, saya kira boleh kita orang kata tu merencana suatu bentuk pemulihan yang lebih konsisten lagi pada tahun hadapan. Menarik. Untuk bergerak ke hadapan bagi bajet 2022 ini, bagi kelompok orang muda, belia dan juga kelompok wanita, apa yang highlight yang Dr. Afzal Nizam rasakan kalau betul-betul dana yang diperuntukkan ini dapat digembeling sepenuhnya, ada pemantauan yang bagus dan juga pelaksanaan yang tuntas di lapangan, kita mampu memberikan satu kelainan. Misalnya peruntukan untuk wanita kali ini jelas diberikan perhatian sewajarnya dengan untuk gangguan seksual dan peneraan, satu peruntukan yang besar 11 juta untuk PDRM. Bagi anak-anak muda yang tidak ada mampu memberikan tuala wanita, diberikan peruntukan, dan saya rasa ini perlu dilestarikan, bukan hanya kerajaan saja, tetapi itu adalah benchmark yang perlu diberi perhatian, bahawa kemiskinan adalah suatu yang real sampai ke tahap anak wanita kita tidak mampu memberikan tuala wanita. Pandangan Dr. Afzal Nizam. Betul. Saya rasa belanjawan kali ini saya boleh katakan agak meticulous lah, agak detail dari segi skop yang cuba dicapai. Kembali kepada golongan rentan, kembali kepada golongan belia, macam mana kita nak orang kata tu upgrade kehidupan mereka pasca COVID-19. Yang saya nampak tak lain tak bukan dia
berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan yang ada banyak jenis lah. Pendidikan di sekolah, pendidikan di peringkat pendidikan tinggi ataupun institusi-institusi yang memberikan latihan teknikal dan vocational dan sebagainya. Dan juga ada juga latihan-latihan yang berbentuk jangka pendek dan sebagainya. So, isu berkaitan dengan latihan perlu diberi penekanan yang lebih supaya orang kata tu mereka ni sekali lagi kita nak cakap pasal pancing supaya mereka akan dapat orang kata tu keluar daripada kepompong kemelut yang kita hadapi sekarang ni. Kerana saya nampaklah kalau tengok dari segi trend sumbangan pendapatan isi rumah. Kalau isi rumah tahun lalu average ataupun purata isi rumah punya pendapatan tu lebih kurang RM7,000. Kalau dia bagi pecahan itu 17.4% adalah daripada disumbangkan oleh self-employed ataupun bekerja sendiri. Kalau dibandingkan, itu angka tahun 2020 ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan angka tahun 2019, ia adalah 17.3%. Pada tahun 2016, 15.6%. Maksudnya, bekerja sendiri ni sebenarnya dah menjadi orang kata tu sumbangan utama kepada pendapatan isu rumah di Malaysia. Di sini saya rasa perlu ada satu program yang komprehensif, yang orang kata tu mengambil kira tentang trend semasa supaya bidang keusahawanan ni dapat kita gilapkan. Dan mungkin juga kalau dapat kita uruskan dengan sebaik-baiknya, dapat menjadi orang kata tu suatu pemangkin untuk mencipta pekerjaan. Kerana kalau kita bercakap tentang syarikat yang besar-besar, saya rasa even Bank Islam ni pun kami masih lagi orang kata tu buat recruitment exercise, tetapi kadar untuk mengambil pekerja baru tu makin perlahan. Dan kalau kita lihat program MyStep pun hanya 80,000 saja dan 30,000 tu untuk GLC. Sedangkan kita setiap saban tahun kita menghasilkan ratusan ribu orang kata tu graduan kan. Jadi pendekatan yang kita perlu tekankan ni perlu bersikap ataupun punya skop yang lebih luas, bukan semata-mata hanya untuk mendapat gaji, tapi mungkin juga aspek keusahawanan yang perlu kita beri fokus lah. Mungkin pendekatan luar kotak dari aspek memberikan ruang pekerjaan ataupun mencipta pekerjaan kepada anak muda dan juga belia. Apa mungkin Dr. Afzal Nizam rasakan perlu digembeling, bukan hanya dari perancangan-perancangan biasa. Kerana kalau ikut perancangan biasa, kita akan tidak melihat realiti di bawah kerana kita bercakap dalam realiti pandemik. Kalau isi rumah dahulu, mereka tinggal di flat-flat PPR di kawasan Lembah Kelang. Mereka tinggal bersama ibu tunggal ataupun ibu bapa mereka yang mungkin bedridden. Satu. Keduanya, ibu terpaksa menyara keluarga 4 ataupun 5 anak yang mungkin 2 sudah bekerja tetapi akibat pandemik mereka diberhentikan. Mereka tidak ada pekerjaan lagi dan dengan bantuan-bantuan asas dari Mawib ataupun JKM dan sebagainya, ibu yang menyara dahulu yang ada sedikit kelonggaran kewangan dalam poket, tetapi era pandemik mereka tidak ada lagi dah. Nak beli barangan dapur pun tak cukup untuk 1 bulan 4 minggu itu. Jadi bagaimana pendekatan di luar kotak Dr. Afzal Nizam rasakan? Misalnya kerajaan menjanjikan 80,000 di sektor awam dan JLC. Tetapi untuk mencipta ruang di peringkat keusahawanan ini, majikan dan pihak swasta ada sedikit kelebihan dalam hal itu. Bagaimana skim-skim perantisan, skim-skim latihan kerja boleh diwujudkan dengan insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan itu, Dr. Afzal Nizam? Okey, Nazri tanya tentang penyelesaian luar kotak ya. Saya rasa kalau penyelesaian luar kotak ni saya suka kembali kepada perkara yang asas. Ya. Iaitu kalau bercakap tentang sektor pertanian. Memang sukarlah kalau kita nak kata sektor pertanian macam mana kalau orang tu kat bandar dan sebagainya, tapi apa yang pasti faktanya negara kita saban tahun mencatatkan defisit di dalam import dalam perdagangan antarabangsa di dalam sektor makanan, agro makanan. Tahun lalu kita mencatatkan lebih kurang 22 bilion defisit di dalam sektor makanan, agro makanan. Dan kita mengimport 50 bilion makanan. Jadi saya rasa kalau kita nak kata luar kotak, sepatutnya kita melihat sektor pertanian ini sebagai suatu
pemangkin utama untuk mewujudkan perniagaan dan juga mewujudkan pekerjaan. Kerana apa? Kita tahu sektor pemakanan ni ataupun pertanian berasaskan pertanian makanan ni adalah sesuatu yang sangat asas. Banyak perkara kita katakan sebagai tahap secara diri, self sufficiency level tu bawah 100%. Betul. Macam 30%, kopis bunga lebih kurang 16%, daging lembu 20%, beras 70%. Jelas bunyinya macam tu. Dan mungkin akan kata macam mana nak buat orang kat bandar. Tapi kalau kita kata luar kotak, kita kena fikirkan macam mana kita, bagi saya defisit agro makanan tu yang saya katakan sampai 22 bila tu, sebenarnya dia menandakan suatu bentuk kesenjangan ataupun gap dalam industri tu yang mana saya kira boleh kita selesaikan. Kerana kita mempunyai banyak tanah dan iklim negara yang baik dan kita bercakap tentang isu smart farming dan sebagainya, teknologi. Mungkin kalau kita boleh gunakan sebaik-baiknya, itu boleh kita bawa orang kata tu jalan keluar lah. Saya sendiri pun, saya selalu cakap benda ni. Bila saya turun ke Padang dan kalau pergi ke, contohlah, pertubuhan peladang kawasan PPK, ada yang mengatakan grant Young Agripreneur yang saya dimaklumkan bernilai RM20,000 bagi mereka yang umur 40 tahun ke bawah. Ramai yang tak tahu lagi. Jadi saya kira kalau nak kata penyelesaian luar kotak ni, perkara yang cepat timbul dalam fikiran saya adalah sektor pertanian yang mungkin kita perlu lihat secara lebih holistik lagi macam mana kita nak memodernkan dan akhirnya dapat merancangkan proses untuk mewujudkan pekerjaan dan keusahawan yang tadi. Menarik. Saya rasa ini idea yang benar-benar perlu dilihat secara serius dan pemegang taruh dalam bidang ini perlu memberi perhatian dan rakan-rakan yang berada di lapangan, saya rasa percaya mereka tahu ini ruang kemasan yang belum digebeling sepenuhnya. Bagi rakyat sendiri, melihat situasi pandemik semakin baik, tetapi keadaan dunia global dalam COVID-19 ini agak yo-yo sikit. Bagi negara yang kita kononnya menjadi rujukan dan contoh, rakan kita di Singapura, di selatan, satu ketika mereka menyasarkan zero COVID. Sekarang mereka tidak boleh mengambil prinsip itu lagi kerana mustahil mereka dapat melandaikan COVID sehingga kosong. Dan sekarang memang betul mereka pasal menghadapi ribuan kes saban hari positif dan juga walaupun kes yang terpaksa dimasukkan ke ICU kurang daripada 1%, tetapi itu realiti. Begitu juga di Australia dan juga New Zealand, negara-negara yang kita dambakan, kita boleh jadikan sebagai contoh. Bagi Dr. Afzal Nizam bergerak ke hadapan, bagaimana keluarga Malaysia yang dititipkan dalam bajet 2022 ini bersama-sama membawa ruang ini, dalam masa yang sama kita terpaksa berhati-hati kerana COVID tidak lari dari kita, masih berada di keliling kita. Dalam masa yang sama kita terpaksa membuka sektor ekonomi. Inilah ruang untuk kesejahteraan rakyat. Dr. Afzal Nizam. Okey, dalam hal ini saya suka tengok apa yang kita lalui sepanjang hampir 2 tahun ni. Saya sendiri pun lah orang kata tu budaya bekerja dari rumah, bukan budaya kot, ataupun satu mekanisme lah. Budaya mekanisme untuk bekerja dari rumah ni sebenarnya sebagai suatu indikasi bahawa kita sebenarnya perlu tukarlah persepsi ataupun mindset kita tentang, kalau kita kata productivity tu apa. Productivity tu kalau kita dulu-dulu, kalau bekerja di pejabat lah, dulu-dulu kalau kita productivity tu kena ada di pejabat dan kena bekerja masa yang panjang baru dikatakan produktif. Dan sekarang ni terbukti pemikiran sedemikian boleh saya katakan sudah lapuk. Tapi bukanlah nak kata semua kerja pada rumah atau kerja di mana-mana. Tapi maksud saya itu, kita perlu memikirkan bila kata-kata productivity itu sebenarnya apa? Adakah faktor geografi ataupun lokasi itu menjadi perkara utama ataupun nilai kerja yang dihasilkan? Kalau kita mementingkan nilai hasil yang kerja yang dihasilkan, bermaksud dari segi lokaliti, dari segi geografi menjadi sesuatu perkara yang irrelevant, tidak relevan sebenarnya. Jadi di sini peranan teknologi itu perlu digemblingkan dengan sebaiknya. Dan apabila kita cakap pasal teknologi, kita cakap tentang bekerja dari rumah atau bekerja di mana-mana, maksudnya kita kena ubah dari segi mentaliti kita berkenaan dengan infrastruktur negara. Kalau dulu kita cakap, mesti ada public transport, itu, ini dan sebagainya. Betul,
kita masih memerlukan, mungkin juga ni tanggapan saya mungkin. Infrastruktur fizikal ni mungkin akan skalanya perlu dikecilkan, mengambil kira trend yang mana kita perlu hidup bersama dengan COVID-19 ni, yang mana kita perlu berhati-hati dari segi jarak fizikalnya lah. Saya pun tak tahu bila situasi COVID-19 ni akan menemui titik noktanya. Tapi orang kata tu, untuk berada dalam zon selamat, baik kita anggap situasi ni akan terus berkekalan lah. Supaya tindak tanduk kita akan lebih cakna dan sumber-sumber tu kita dapat letakkan kepada tempat yang betul. Supaya kalau dulu macam saya katakan tadi, kalau dulu kita fikirkan nak gah lah dari segi infrastruktur, tapi mungkin sekarang infrastruktur tu dalam erti kata yang lain. Mungkin lebih kepada data, lebih kepada infrastruktur berkaitan dengan ICT dan sebagainya, peranti. Dari segi public transport tu tidak, skalanya perlu disemak semula. Tidak seperti dahulu. Jadi, pengagihan sumber yang terhad tu berlaku dalam keadaan yang cekam. Itu saya rasa lah, maksudnya bagaimana kita perlu hadapi situasi ini. Okey, berkaitan dengan peruntukan bagi kelompok ICAS ataupun PKS. Ini mungkin topik yang menarik, Doktor, lebih dekat kerana Agrobank, Bank Islam dan juga SME Bank sentiasa berada di hadapan untuk menjadikan bank pengelola bagi dana-dana yang untuk 2022 sekitar 14.2 bilion. Dan kita tahu PKS dan ICAS ini adalah enjin pertumbuhan. Bagaimana kerugian yang dialami oleh PKS? Saya rasa ramai lagi PKS kita di luar sana yang sudah gulung tikar, kedai masih belum tarik tirai lagi untuk dibuka kerana mereka tidak adalah modal lagi. Ramai lagi yang tidak mampu untuk menggajikan pekerja dahulu. Kalau dahulu mereka ada penggajian 5-6 orang ataupun 10 orang, sekarang mereka terpaksa mengambil ahli keluarga sendiri untuk memulakan perniagaan. Jadi untuk menampung kerugian sepanjang 18 bulan ataupun 2 tahun yang lalu, bagaimana dana yang sebesar ini mampu mencipta semula enjin itu untuk negara kita? Okey, saya rasa kita bercakap tentang iklim akses pembiayaan sebenarnya. Institusi perbankan hanyalah merupakan sebahagian daripada iklim tersebut, kerana pihak bank sendiri pun ada dia punya tahap toleransi risiko. Bercakap tentang ekosistem akses pembiayaan tu ada banyaklah. Kalau bagi syarikat-syarikat yang kata tu di peringkat permulaan sebagainya, mungkin dana-dana berkaitan dengan venture capital, equity crowdfunding, startup dan sebagainya. Suatu platform lah bagi mereka. Jadi saya rasa dalam konteks ni akses pembiayaan dan bagaimana kita nak kaitkan dengan situasi kepayahan keuangan di kalangan PKMS dan sebagainya perlu diselaraskanlah. Tapi dalam institusi perbankan kita tahu macam program urus ya, yang mana diperkenalkan baru-baru ini ada berkaitan dengan pihak PKS dan pihak perbankan juga sentiasa orang kata tu berhubung rapatlah dengan para pelanggan untuk memastikan kedudukan kewangan tu sentiasa dapat dipantau dan setiap orang kata tu skim tu dapat di tailor made lah. Jadi saya rasa yalah bantuan kerajaan ataupun beberapa kelonggaran yang diberi oleh pihak bank negara terutamanya dalam berkaitan dengan hal-hal bagaimana kita nak treat ataupun nak mengambil kira risiko mungkir ataupun risiko tidak membayar hutang ni banyak membantu pihak bank untuk merangka program kepada para pelanggan yang terjejas. Jadi beberapa aspek lah yang perlu kita lihat. Memang betul lah isu PKMS dan kerugian ni bukan senang kita nak reversekan situasi ni kerana yalah kalau kita bercakap tentang sektor berkaitan dengan pelancongan, sektor berkaitan dengan food and beverages dan sebagainya masih lagi terkesan, tapi setidak-tidaknya sekarang ekonomi lebih terbuka. Maksudnya kegiatan rentas ini dibenarkan seharusnya dapat membimbing pemulihan ekonomi negara pada masa akan datang. Jadi Doktor, kata kuncinya untuk hal ini pemberi pembiayaan, bank dan juga peminjam iaitu ICAS kita datanglah berbincang. Betul begitu?
Betul. Tidak Yang ada terbaik. benda yang tidak boleh disesuaikan. Saya rasa mereka boleh memberikan ruang untuk berinteraksi dan tailor-made apa yang diperlukan oleh para IKS dan juga IKS kita di lapangan. Saya rasa itu penting. Tanpa maklumat yang diberikan, sukar untuk pihak bank memahami dan bagaimana menolong mereka untuk menyediakan cash flow pembiayaan kepada mereka. Terima kasih Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, dalam kita melihat reaksi bajet 2022. Sekian dari saya Nazri Kahar malam ini dari WTC Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.